Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita jumpa lagi Waalaikumsalam warahmatullahi ha, wabarakatuh. lagi untuk kelas kali ni, PDPR yang baru kali ni baru dengan saya lah. Okey. So, apa yang kita belajar pada hari ini ialah kejap. Mana saya punya tadi? Okay. Nampak slide saya? Nampak Ustazah, nampak. Transformasi isometri putaran. Okey. So, transformasi isometri putaran. Okey, sebelum ni saya dimaklumkan yang awak dah belajar pantulan dengan translasi, betul? Betul Ustazah? Saya nak tanya Betul. satu benda. Apa yang awak ingat berkenaan dengan translasi? Farisha Husna. Apa yang awak ingat berkenaan dengan translasi? Proses translasi. Wih, hilang. Nasuha? Nasuha, apa yang awak ingat berkenaan dengan proses translasi? Wah, ni macam tak ada je. Tinggal ke? Tinggal mikrofon lepas tu jalan mana-mana ke ni? Balkis, apa itu translasi? Wah, senyap sunyi korang ni ada ke tak ada ni? Balkis, ada ke tak ada? Balkis tak jawab. Nasuha tak jawab. Ukail, apa itu translasi Ukail? Pemindahan titik pada Hmm? satu satah. Pemindahan titik pada satu satah. Okey, biasanya dalam translasi, dia bagi apa je Najla? Najla? Dalam translasi biasanya dia bagi apa? Bila kita nampak benda tu, kita tahu. Itu sebenarnya adalah proses translasi. Yang menentukan dia ke kiri ke, dia ke kanan, dia ke atas atau ke bawah. Ada kan Ustaz Syah ajar benda ni? Ada. Ha. Ada. Takkan Ukai seorang dia masuk kelas lama ni kan? Mesti yang lain pun masuk. Najlah, apa je yang ada dalam translasi yang bila kita tengok benda tu kita tahu. Itu adalah translasi. Najlah pun diam. Sedatul. Ya, Ustazah. Apa itu proses translasi? Tadi Ukay dah jawab dah. Okey, tapi sekarang saya nak tahu. Bila awak tengok benda tu, awak tahu itu translasi. Apa dia? Nilai Dia apa ada lagi? nombor di dalam macam saya nak terangkan Dia dalam macam mana bentuk nombor tu? macam 3/5 tapi per tu tak ada. Dia dalam bentuk vektor kan dengan magnitude. Dia dalam macam matris macam tu. Dia dalam kurungan, betul? Dia dalam kurungan, Okey. lepas tu dia ada nombor atas bawah, kan? Okay. So, bila kita nampak benda tu, kita tahu itu adalah proses translasi. Dan satu lagi, translasi ini adalah proses yang tak akan mengubah bentuk objek tersebut. So, image itu terbentuk sama seperti proses, seperti objek dia. Okay. Itu untuk proses translasi. Paling mudahlah translasi lah. So, kalau awak nak tahu dia translasi atau tidak, dia tidak mengubah kedudukan, dia takkan pusing-pusing, saiz dia sama. So, itu adalah proses translasi. Ini ulang kaji sikit lah. Okay, so kita lagi dah belajar pantulan. Betul? Ada Ustaz Syah ajar pantulan? Ada. Ada. Okay, apa itu pantulan? Aina Miswani. Apa yang awak faham berkenaan dengan pantulan? Aina? Yang faham je? Najla ni mesti lain ni. Kejap masuk, kejap keluar ni. Aina? Sepatah pun tak berjawab ni Aina. Awak dengar pantulan, apa yang ada dalam kepala awak? Alia Nabila. Apa yang awak faham berkenaan dengan pantulan? Cepat Alia. Apa-apa je. Saya tak perlu ayat buku teks pun. Saya nak tahu apa yang awak faham.
Alia? Mikrofon nak rosak ke apa dia? Oh, Raudah. Raudah Safrina. Jangan memalukan nama aku. Cepat. Apa yang awak faham berkenaan dengan pantulan? Oh, semua orang pun tengah tengok buku. Pantulan, korang pernah tengok cermin tak? Benar. Nah, cermin tu memantul ke tak pantulkan diri awak? Pantul. Itulah pantulan. Itu saya cakap apa yang awak faham dengan pantulan. Saya bukan nak ayat buku pun. Okay. Dia memantulkan. Maksudnya dia bagi kita sama keadaan. Masih juga objek yang sama. Okay. Ini baru nak ulang kaji. Belum masuk topik pun lagi. Oh, dah senyap macam ni. Okay. So, next. Okay. Ini dia yang apa awak belajar berkenaan dengan translasi dan pantulan. Okay. So, bila translasi. Okay. Tengok ni kelas. Ini yang Nasa Datul cakap tadi. Dia macam pecahan. Tapi line kat tengah tu tak ada pun Ustazah. Okay. So, negatif 4 dengan 2 ini sebenarnya adalah arah pergerakan. Okay. So, negatif 4 ni kalau awak tengok. Dia pergerakan dia 4 unit ke kiri. So, untuk bahagian atas ni. Okay. Dia main kiri dan kanan. Okay. Tapi yang untuk bawah dia main atas dan bawah. Okay. So bila negatif 4. Okay, kita tengok ni objek. Okay, kita ambil satu. Okay. Satu titik yang kita nak. Okay. So kalau daripada gambar rajah ni dia ambil titik yang kat sini lah. Okay. So bila dia ambil satu titik ni. Dia gerakkan 4 unit ke kiri. So 1, 2, 3, 4. Belum siap. Okay. Positif 2. So, positif 2 maksudnya ke atas 2 unit. So, 1, 2. So, ini adalah image bagi objek untuk titik ni lah. Okay, biasanya dia orang akan label A, B, C, D macam tu. Okay. So, kalau kita buat yang translasi yang sama untuk titik yang lain, kita akan dapat benda yang sama juga. Okay. So, kita tengok. Okay, try kita ambil titik yang kedua ni. So, kita gerakkan 4 unit ke kiri. So, 1, 2, 3, 4. So, bila dia gerak naik ke atas, 1, 2. See? Kita mendapat kedudukan objek yang sama. Bukan kedudukan lah. Maksudnya, saiz dia sama. Cuma dia beralih tempat sahaja. Okay, so pantulan pula. Okay, pantulan pada garis PQ. So, pantulan ni, dia mesti ada paksi pantulan. Okay, kalau macam awak duduk depan cermin. Okay, cermin itu adalah awak punya garis pantulan. So, jarak awak dengan cermin adalah sama dengan jarak cermin kepada gambar awak dalam cermin tu. Okay, itu yang dimaksudkan dengan pantulan. So, next. Okay, hari ni kita akan masuk sedikit, orang kata, sukar lah. Subtopik yang kali ni, iaitu putaran. Okay. Okay, ramai saya cakap awak, soalan ini adalah soalan famous SPM. Sampai dia ada untuk paper kertas 2. Dia ada satu bahagian C. Yang mana memang transformasi isometri confirm masuk. Okay, kadang bawa 12 markah macam tu lah. Tak silap saya. Itu zaman saya tak pasti zaman sekarang. Tapi untuk SPM tahun ni, sebab dia KSSM kan, kita tak tahu sama ada dia berubah atau tidak. So, famous ni transformasi isometri ni, dibawa daripada awak menengah rendah sampai ke menengah atas. Okay, awak akan putar objek. Lepas tu dia akan gabungkan semua sekali dalam satu soalan. So kita nak tahu dia putar dulu ke, dia translasi dulu ke, dia pantul dulu ke. Sebab itu kita kena kuasai apa yang dimaksudkan dengan translasi, pantulan dan putaran. Okay. So apa itu putaran? Putaran ialah satu transformasi. Sekejap Okay. Saya punya pen rosak tau. So saya pakai mouse. Jadi tulisan saya tak cantik lah. Macam dia akan bergegar-gegar sebab mouse kan. Okay, so putaran ialah satu transformasi yang mempunyai semua titik pada satu satah yang diputarkan. Okay, cerita dia. Okay, kita ambil satu objek. Okay, bila kita putarkan objek itu, adakah bentuk 4 segi tiba-tiba akan jadi 3 segi? Tak. Okay, putaran ini memutarkan objek yang sama. So, kalau dia 4 segi, dia masih lagi 4 segi. Cumanya, kedudukan dia mungkin berubah. Okay, so lepas itu, dia diputarkan melalui sudut tertentu. Okay, kalau keyword dia mesti ada 3 ni. Sudut tertentu pada arah yang tertentu dan pada, ni salah, typo. Okay, pada titik tetap yang dikenali sebagai pusat putaran.
Okey kelas. Setiap proses transformasi isometri, dia mesti ada keyword itu. Bila awak contoh kalau dia kata kenal pasti proses apa yang berlaku dan huraikan. Macam itulah atau perihalkan. Kalau awak cakap translasi, tapi tak ada, tak ada yang 4-2 macam awak cakap macam pecahan ni tadi kan. Okey. Jawapan awak tu tak lengkap. Dia mesti nak detail apa dan apa. Okey, kalau translasi yang penting dia adalah benda ni lah. Saya lupa nama dia. Vector magnitude rasanya. Okay. So, kalau untuk pantulan, benda yang wajib adalah paksi pantulan. Okay. Paksi pantulan atau garis pantulan lah. So, paksi pantulan untuk, kalau contoh yang ini, dia adalah satu garisan QP. Okay. Tetapi, kalau dalam putaran, dia banyak sikit. Dia ada 3 item yang awak kena nyatakan. Okay. Yang pertama, of course, kita akan sebut putaran. Okay. Yang kedua, kita akan sebut sudut dia, sudut berapa, 90 darjah ke, 180 darjah ke. Okay. Arah dia pula adalah menyebut arah lawan jam atau mengikut arah jam. Okay. Dan yang ketiga, dia mesti ada pusat putaran. Okay. Kalau kita tengok pada gambar ni, ini adalah pusat putaran. Okay. So, ini secara general dulu. Okay. So, next. Sifat bagi suatu putaran. Okay. Sifat bagi suatu putaran ialah yang pertama, image yang dihasilkan mempunyai bentuk, saiz dan orientasi yang sama dengan objek. Maksudnya dia tidak mengubah. Bentuk, rupa, saiz dia tak ubah. Okay. Okay. So, yang kedua, pusat putaran adalah satu titik terpegun. Titik pegun. Okay. Terpegun pula. Okay. Pusat putaran ni adalah satu titik yang tidak akan berubah. Okay. So, kalau macam contoh pusat putaran ni, kita tengok nantilah. Kalau dalam sekarang tak nampak, nanti dalam contoh awak akan nampak. Okay. Yang ketiga ialah jarak semua titik image kepada pusat putaran adalah sama dengan jarak objek kepada pusat putaran. Okay, nak jadi ceritanya, awak kepada pusat putaran itu sama jarak. Ada satu jarak. Contohlah 5 meter. Contoh. So, jarak satu objek awak diputarkan. Kita pakai orang. Orang tak boleh putar. Ambil satu objek lah kan patutnya. Okay. Bila diputarkan, okay, dia punya jarak daripada pusat putaran kepada image itu juga akan menghasilkan jarak yang sama. Okay. So, dia tak boleh lah. Sini 5 meter, sana 7 meter. Tak boleh. Dia kena pakai yang sama lah. Okay. So, arah putaran macam saya cakap tadi. Dia mengikut arah jam atau melawan arah jam. Okay. Next. Okay. Kali ni kita tengok pada contoh. Contoh 1. Dia kata, perihalkan putaran bagi rajah di bawah. Okay, kelas. Bila ayat dia perihalkan, maksudnya kita kena tengok. Ini proses apa? Okay. So, yang pertama kita tengok, bentuknya sama. Okay. Kedudukannya berubah. Tiba-tiba dia punya orientasi berubah. Siapa pula ni? Okay, kejap. Okay. So, bila jadi macam ni, kita nampaklah. Kita nampak objek itu berputar. Betul? So, kita tahu jawapannya adalah putaran. Okay. 1 markah dekat putaran. Yang kedua, kita tengok berapa darjah dia putar. Okay. So, kalau macam mana kita nak tahu berapa darjah dia putar. Okay. Kalau awak tengok dekat sini. Ini dia senang sebab dia pakai kotak. Jadi, kita nampak koordinat dia tu kan. Okay. Dia biasanya kita akan pakai, kita akan cantumkan titik A yang dengan titik ni. Titik hujung dengan titik hujung ni lah. Okay. So, dan dia bila ditunjukkan ada tanda ni. Tanda kecil kan ni. Tanda koma ni. Ini bermaksud ini adalah image. Nak tulis pun susah. Image. Okay. So, A adalah objek. Okay. So, terbentuknya objek kepada image mesti ada tanda ni. Bila ada tanda ni, kita tahulah itu adalah image. Okay. So, dia pergi ke kiri. Maka dia melawan arah jam. Okay. Sudut putaran adalah pada S. Okay. Next. Okay. Yang kali ni kita tengok satu-satu. Saya ambil contoh pada buku teks je sebenarnya. Okay. Yang pertama. Tentukan image dan objek bagi putaran. Okay. Soalan kata, tentukan image bagi PQR apabila diputarkan 90 darjah
lawan arah jam pada titik M. Ni saya punya bulatan pun tertinggal 90 darjah. Okey, apa yang perlu awak buat? Pertama, okey, kita bina garis MP. Okey, sekarang ni dia dah bagi tahu tadi, betul? M ini adalah dia punya sudut putaran. Jadi kita ambil satu titik, iaitu kita ambil titik P. Okey, kita gabungkan titik P kepada titik M. Okey, sebab itu kita nampak garis merah ni. Okey, itu langkah yang pertama. Okey, seterusnya, langkah yang kedua. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, dengan menggunakan jangka sudut. Okey, sebab topik ini, okey, pantulan ini dia kan ada sebut pasal sudut tadi kan. So, kita nak kena pakai jangka sudut lah. Kalau 90 darjah, senang. Kalau awak tak ada jangka sudut, awak bolehlah pakai hujung pembaris sebab dia petak kan. Tapi kalau dia bagi sudut yang lain-lain tu, mungkin susah sikit. Tapi biasanya memang 90, 180 darjah macam tu lah. Okay. So, kita ambil kita punya jangka sudut. Okay, letakkan dalam keadaan macam ni. Okay, kita tahu. Okay, sudut pada M ini adalah 90 darjah. Okay. So, dan dia nak, soalannya tadi adalah, dia nak lawan arah jam. Okay. So, bila awak lawan arah jam, kita pergi ke lawan arah jam. Kanan ke kiri? Kanan ke kiri kelas? Lawan arah kanan. Lawan arah jam kanan Bukan ikut arah jam ke kanan tu? Kiri. Kiri. Kan? Sekejap saya tengok saya typo dekat buku teks ke? Ada pun orang ingat tak ada orang. Sekejap tahu. Saya tengok buku teks. Next. Teks. Okay. Okay. Ni tadi. Betul tak dia bagi dengan menggunakan lawan arah jam pada titik M. Betul lawan arah jam pada titik M. Patutnya dia pergi kiri. Tapi kali ni dia pergi kanan. Dengan jarak yang sama. Okey, tak apalah. Kita follow je. Mana slide saya tadi? Okay, so kita back pada slide sebab ini pun saya pakai contoh daripada buku teks. Saya pun baru perasan. Okay, dia kata dia melawan arah jam pada jarak yang sama. Okay, kita hold pada lawan arah jam ni tapi kita tengok pada jarak yang sama. Okay, kalau kita tengok pada gambar ajar dekat atas, jarak M kepada P adalah 3 unit. 1, 2, 3. Makanya, selepas kita jumpa sudut 90 darjah tadi, kita juga akan pakai jarak yang sama. So, 1, 2, 3. Jadi, kita punya image bagi P adalah di sini. Okay. Itu untuk mencari kita punya image bagi P. Seterusnya, guna kaedah yang sama, okay, untuk titik Q dan R. Okay. So, sekarang ni kita ambil Q. Kalau Q, okay, ambilkan, buat satu garis lurus. Q kepada M. Okay, lepas tu awak letak jangka sudut awak menyengit. Dia tak bolehlah sama keadaan macam M kepada P tadi. Okay. So, ambil 90 darjah. Kira berapa petak dia. Okay. Lepas tu, ambil petak yang sama panjang. Kalau sama ada awak nak kira petak boleh. Awak nak pakai pembaris ikut cm pun boleh. Tak ada masalah. Okay. So, bila kita dapat dekat sini, kita dapatlah Q di sini. Dan bila repeat kaedah yang sama, kita dapat image bagi R di sini. Okay. So, bila kita bentukkan segitiga tu nanti akan jumpalah macam ni. Ya Allah, buruknya. Okay. Anggaplah itu segitiga yang sempurna. Okay. So, itu adalah kaedahnya. Yang pentingnya kita kena ada
pembaris, jangka sudut dengan pensel of course lah. Dan awak kena pandai guna jangka sudut. Ini masalah dia. Awak tak pandai guna jangka sudut. Okay. So daripada contoh ni kita boleh aplikasikan lah. Harapnya tak salah lagi lepas ni. Okay, next. Oh, ini yang dia cakap tadi, yang sambungkan semua titik. Tak ada masalah. Okay. Seterusnya. Kali ni kita nak menentukan. Okay, kalau yang tadi tu dia suruh kita cari. Okay, kali ni dia bagi kita image, dia bagi kita objek. Soalan tadi dia bagi objek, dia suruh cari image. Okay, so untuk apabila diberi image dan objek, kita perlu tentukan pusat, sudut dan arah putaran. Okay, so bila kita tengok pada contoh soalan ni, okay, A tanda, B tanda dan C tanda ialah image bagi A, B, C. Okay, so ini ada yang sebelah kanan adalah image. A, B, C adalah objek. Di bawah satu putaran. Tentukan pusat, sudut dan arah putaran itu. Okay, macam mana nak buat? Okay, langkah yang pertama. Sambungkan titik A kepada titik A tanda. Okay, kalau awak compare dengan soalan yang tadi, kita tandakan, kita buat garis daripada M kepada P, betul? Sebab dia dah bagi M itu adalah dia punya sudut putaran. Tapi soalan ini, dia tak bagi sudut putaran dia dekat mana. Okay, so apa yang perlu kita buat? Kita pilih satu titik. Kalau biasanya kita bersila mula dengan A kan. So A dengan A tanda ni kita buat satu garis lurus. Okey, lepas itu kita buat pembahagi dua sama serenjang. Ingat lagi macam mana nak buat nak buat pembahagi dua sama serenjang? Kita guna jangka lukis. Okey. Sebab itu awak nampak ada tanda macam ni. Tanda ni bukan dibuat-buat je. Dia memang pakai jangka lukis sebenarnya. Okey. So bila dah dapat macam ni, okey, awak nampak ada pembahagian. Dia dah empat bentuk macam ni kan? Okey, seterusnya kita ulang kaedah yang sama untuk B kepada B tanda dan C kepada C tanda. Okay, repeat je proses yang sama. Mula awak buat B kepada B tanda satu garisan. Lepas tu kita buat dia punya garis serenjang. Okay, ingat garis serenjang dia akan membentuk 90 darjah. Okay, seterusnya. Okay, langkah ketiga. Kita buat untuk C. Tadi dia tunjuk C tak kat sini? Dia buat untuk B. Dia buat B atau C. Okay. Boleh juga B dan C. So, kalau rajin bolehlah buat 3-3 kan? Okay. Kelas. Yang mana bersilang. Okay. Tengok kat sini. Inilah kita punya pusat putaran. So, bila awak buat jangka lukis, jangan ambil pendek-pendek. Awak buat je garis panjang-panjang. Sebab kemungkinan besar dia tak jumpa dekat-dekat. Dia akan jumpa jauh. Okay. So, dekat gambar rajah ni, kalau kita tengok daripada yang atas, okay, nampak? Dia mula-mula dekat tengah ni, dia tak jumpa pun. Tapi, dia berjumpa dekat koordinat kat sini. Ni, dekat sini, hujung ni. Okay. Sebab itu D ditanda dekat sini. Maka, pusat putaran kita adalah D. Dia label sebagai D lah. Okay. Lepas tu, apa perlu kita buat? Ambil, ukur CDC. Kenapa dia pakai C? Sebab C yang paling dekat lah sekarang. Ukur sudut C kepada sudut D dan kepada C tanda. Okay. Bila diukur, dia dapat 90 darjah. Maka image itu adalah, ingat, kena mention. Yang pertama, putaran. Yang kedua, 90 darjah. Yang ketiga, mengikut arah jam. Dan yang keempat, pada pusat D. Baru dapat 4 markah. Okay. Complicated kan? See, ini baru betul mengikut arah jam. Saya rasa yang tadi tu, contoh tu, dia salah dekat, dekat dia punya penulisan. Okay, so ini betul lah ikut arah jam. Mengikut arah jam. Okay. So, ingat. Okay, apa perlu kita buat bila diberi objek dan image? Yang pertama, kita pilih satu titik. Dengan satu titik pada image. Kita cantumkan. Buat satu garisan lah. Lepas itu, kita buat dia punya pembahagi dua sama serenjang. Untuk satu. Yang kedua, kita ambil lagi satu titik. B atau C. Okay. Kita buat garisan. Okay. B kepada B tanda. Okay. Buat juga pembahagi dua sama serenjang. Cari pertemuan antara kedua-dua pembahagi dua sama serenjang. Okay. Dan itu adalah kita punya titik
pusat putaran. Okey. Selepas dah dapat pusat putaran, apa pula perlu kita buat? Kita ambil jangka sudut. Okey. Ambil jangka sudut, ukurkan, pilihlah satu kita punya titik yang terdekat. Okey. So kalau macam ni dia ambil C dengan C tanda. Jangan pula awak ambil C dengan A C dengan C lah. Okey. So ukurkan dia bila dengan guna protektor akan dapat 90 darjah. Itu untuk jalan kerja. Belum jawapan. Dan jawapan akhir awak kena tulis. Okey. Maka image di bawah putaran yang pertama 90 darjah. Yang kedua mengikut arah jam. Yang ketiga pada pusat D. Yang keempat. Baru dapat full mark. Nampak macam senang kan? Okey. Ke memang rasa susah? Rasa susah ke rasa senang ni kelas? Senyap tanda setuju ni. Siapa rasa benda ni susah? Ada yang angkat tangan. Alia Nabila rasa susah. Alia Nabila rasa susah. Fakir rasa susah. Dia tak susah sebenarnya. Dia susah sebab awak tak pernah buat. Okay? Dan awak baru pertama kali jumpa. Awal-awal dulu pun saya takut juga topik ni. Tapi lama-lama kita akan biasalah. Ingat je, dia ada 4 kunci tu yang kita kena faham. Okay? So, kita tengok pada contoh. Okay. Soalan biasa bagi macam ni. Dia bagi koordinat, dia bagi image. Okay. Koordinat image, dia bagi koordinat objek, dia suruh cari salah satu. Okay. So, ataupun yang tadilah. Dia bagi objek, dia bagi image, dia suruh cari semua sekali dalam gambar dua tu. Okay. So, kita tengok contoh soalan apabila okay, dia menentukan koordinat image bila dia bagi koordinat objek. Okay. Dia bagi koordinat objek, dia nak awak cari koordinat untuk image. Okay. So, kita baca soalan. Tentukan koordinat image bagi titik A, negatif 32, di bawah satu putaran, 90 darjah. Ini semua dia dah bagi dah. 90 darjah. Okay, mengikut arah jam pada asalan O. Asalan O ini adalah pusat putaran dia lah. Okay, so senang je. Okay, so awak buat. Okay, buat dia punya graf ringkas macam ni. Sebab kita nak nampak tepat Okay, so awak plotkan titik A negatif 32. So, kita tahu negatif 3, X negatif 3 dekat sini. Y 2 dekat atas. So, A dekat sini lah. Okay. Saya zoom sikit sekiranya ada yang tak nampak. Okay. So, dia kata di bawah satu putaran. Okay. Dekat mana pusat putaran dia? Dekat O. Asalan O. So, kita buat garisan A kepada O. Okay. Sebab kita dah tahu dia punya pusat putaran dekat situ. Okay, lepas tu dia kata berapa darjah? 90 darjah. Awak ambil awak punya jangka sudut, ukur 90 darjah. Biasanya jangka sudut kita tu akan menyengit macam ni lah. Okay, bila dapat sudut 90 darjah, kita ukur jarak A kepada O tadi tu berapa cm dan kita pakai ukuran yang sama untuk A tanda. So, dapatlah kedudukan bagi koordinat A tanda iaitu 2, 3. Senang lah. Okay. Yang ni senang je sebenarnya. Tak susah. Okay. Next. Kali ni dia terbalik. Kalau tadi dia bagi koordinat objek. Okay. Kali ni dia bagi koordinat koordinat image tapi dia nak cari koordinat objek. Okay. Jangan confuse objek dengan image. Okay. Contoh soalannya. Sekiranya K tanda image. Okay. Ialah negatif 2, negatif 3 koordinat dia. Okay, image bagi K di bawah putaran 90 darjah. Okay, ikut arah jam pada titik L 10, tentukan koordinat K. Ingat kelas, dia bagi kita image. Dia suruh cari objek. Okay, so sekarang keyword dia bagi ialah dia dah bagi koordinat. Kita plotkan koordinat yang dia bagi. Okay, so K negatif 2. X kita negatif 2. Y kita negatif 3. So, K dekat sini. K tanda ini image. Okay. Lepas tu dia kata, pada titik L, itu 10. Ini adalah pusat putaran. Pusat putaran. So, kita cari koordinat X1, Y0. So, kat sini lah. Ini L kita. Okay, iaitu kita punya pusat putaran. Okay.
So kita dah dapat sini, kita buat garisan K kepada L. K tanda kepada L. Okay. Lepas tu kita ambil kita punya protector ukur 90 darjah. Okay. Dan dia kata melawan mengikut arah jam. Confuse betul lah aku tengok. Ikut arah jam dia. Semua pusing arah jam. Okay. Kelas, saya faham yang ini kenapa dia mengikut arah jam. Sebab dia kata K ialah image. K tanda ialah image bagi K. Maka dia akan jadi lawan lah. Dia tak akan follow mengikut arah jam. Okay. So, dia akan patah balik untuk mencari sudut untuk mencari kita punya kedudukan K. Okay. So, guna ukuran yang sama bagi K tanda dan L kepada LK. So, kita bacalah koordinat K iaitu 4, -3. Semakin cabar. Okay. Kita try. Okay, jom try sekejap. Saya bagi 4 soalan. Okay, buat sekali Perihalkan putaran di bawah yang berpusat di P. Jika A ialah objek dan image B dan B ialah image. So, A objek, B image. Okay. Dia berpusat dekat P. So, pusat putaran kita dekat sini. Betul? So, apa yang perlu buat? Pertama, kita kena gariskan objek kita kepada pusat putaran. So, awak garis. Okay. Lepas tu, kita gariskan kita punya pusat putaran kepada image. Sebab dia dah bagi objek dengan image. Buat apa nak pening-pening? Garis je. Lepas tu kita tengok. Kita nampak terang-terang dah. Ini adalah sudut 90 darjah. Okay. A kepada B. Dia mengikut ke melawan arah jam? Mengikut arah jam. So, bila kita perihalkan dia, yang pertama kita cakap putaran. Okay. 90 darjah. Mengikut arah jam. Okay. Pada sudut P. Cukup dah 4. Okay. So, seterusnya, kita tengok untuk objek yang kedua, B. So, kita ambil pembaris, gariskan A kepada P. Lepas tu, kita gariskan P kepada B. Okay. Ini pun sama. Kita nampak segi 4 ni. Okay. Dia adalah 90 darjah. Okay. Adakah ini melawan atau mengikut arah jam? Melawan arah jam. Okay. So, kita sebut putaran, okay, 90 darjah lawan arah jam pada pusat P. See, 4 item tu awak kena mention. Tak boleh tinggal lah. Okay. So, sama juga untuk C dan D. Okay, sikit lagi. So, latihan hari ni habis. Habis. Okay. So, sebenarnya saya tahu awak rasa benda ni susah, tapi awak kena buat slow-slow kelas. Okay, ingat saya cakap. Contoh saya dah bagi dah dekat dalam ni. Bila mana koordinat image dia bagi, kena cari objek. Bila mana koordinat objek dia bagi, kena cari koordinat image. Bila mana dia bagi gambar objek dan image, tapi dia suruh perihalkan semua sekali. Semua tu contoh dah ada. Okay, apa yang awak perlu buat ialah awak aplikasikan contoh dalam soalan yang awak dapat. Okay, sebab awak tak pernah cuba, sebab tu awak rasa susah. Okay, so hari ni, latihan awak tak banyak. Saya bagi, saya tak letak gambar dalam ni sebab saya nak awak pakai buku teks. Gambar dia lebih jelas. Okay, sebab kalau pakai gambar dalam printing, tak nampak dia punya petak-petak tu nanti. So, awak buatlah petak tu nanti kalau dalam buku tulis. Okay, so buka buku teks awak nanti. Okay, latihan hari ni. Jom cuba 11.4. Saya tak pasti muka surat berapa. Nanti awak cek semula. Soalan 2 dan 4. Tu je. Soalan 2 dengan 4 je. Tak banyak pun. Okay. Saya nak awak hantar benda ni dekat Google Classroom. Okay, lepas ni, semua tugasan saya tak terima dekat Telegram. Okay, sebab sekarang macam terlalu banyak. Jadi complicated. Siapa yang hantar, siapa tak hantar. Okay. So, dan itu satu. Yang kedua, ramai yang sambil lewa tak hantar tugasan. Okay. So, itu sebab saya akan gunakan delima lah.
So, bukan saya je kata awak tak hantar homework. Ada bukti yang mengatakan memang awak tak hantar kerja rumah. Saya bukan nak cek salah Tapi sekarang ni PPD semua, KPM semua nak bukti. Kita nak kena tunjuk lah awak buat ke tak buat. Okay, so jawapan hantar di Google Classroom. Bahagian coursework, due date saya bagi sampai besok. Pukul 10 pagi. Okay, so kalau awak tengok awak punya classwork ID dia classroom kan. Classroom ada classwork kan. So submit dekat situ je. Ada nama awak, so submit je. Ambil gambar. Gambar jangan kecil sangat. Dan jangan sampai awak tangkap satu muka surat. Tapi tulisan awak halus sangat. Jangan macam tu. Kalau awak rasa tulisan awak kecil, awak tangkap gambar tu dekat sikit. Tak apalah, banyak folder pun tak ada masalah. Okay. So itu untuk awak punya latihan. Okay. Kembali semula kepada kita punya kehadiran. Pada yang baru masuk, okay, check awak punya message. Kita punya ruangan message ni, saya ada bagi link. Link ni adalah link kehadiran. Kehadiran hanya akan diberi link dalam Google Meet bagi siapa yang masuk Google Meet je lah. Okay, kita tak buat dah macam sebelum ni tulis dalam dalam Telegram banyak-banyak apa semua. So kita akan buat macam ni lah. Tapi sekiranya saya tak boleh online, saya tak boleh buat live, saya akan bagi link tu dalam Telegram. Okay, tu satu. Yang kedua, saya akan cuba kurangkan kita punya latihan sebabkan sesi persekolahan dipanjangkan sehingga bulan Mac, betul? So bila panjang ni kita banyak masa lah. Okay, untuk go slow, buat sikit-sikit. Okay, yang ketiga, saya harap respon lah. Okay, respon homework awak. Okay, ada segelintir yang sangat bagus, tak pernah miss hantar homework. Tapi ada juga yang buat hantar kadang-kadang. Hari ni dia hantar, nanti esok lusa dia tak hantar. Okay, so terus continue buat latihan awak. Tahun depan dah nak form 3, dah besar dah pun. Awak dah ada adik dah pun sekarang kan. Kejap je masa berlalu. 2021 dah nak habis dah. Dah nak masuk 2023 dah kan. Okay, so kalau tak ada apa-apa, ingat homework awak hantar, saya bagi due date sampai besok pukul 10 pagi, hantar dekat coursework. Okay. So video pengajaran macam biasa saya akan hantar dekat dalam kita punya Telegram. Nanti awak boleh view lah mana kata tak faham. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada, Ustazah. Tak ada. Saya ada soalan. Apa yang perlu kita nyatakan dalam proses translasi? Najla. Dia kata perihalkan translasi. Apa yang perlu kita cakap dalam proses translasi, Najla? Najla ni dia ada ke tak ada? Najla? Okey, Najla. Dia punya apa? Macam pecahan nama dia. Pecahan. Dia punya vector magnitude dia lah. Arah dia lah kan. Arah pergerakan dia. Okey. So, apa yang perlu kita nyatakan dalam pantulan? Sharifah Alawiyah. Dalam pantulan, apa yang perlu kita nyatakan? Hari tu saya tak masuk kelas, jadi tak tahu. Baru ajar tadi, awal-awal tadi. Tak dengar? Okey, siapa boleh jawab? Dalam pantulan, kita kena sebut apa? Pantulan. Lagi? Paksi pantulan. Paksi pantulan. Okey, thank you Naswa. Okey. Alhamdulillah. Okey, so yang terbaru, apa yang perlu kita perihalkan? Okey, bila kita azan okey, bila kita nak cari putaran. Alia. Alia Nabila. Alia tak ada ke? Okey. Dengar. Okey, apa yang perlu kita nyatakan? Pusat. Pusat, lagi? Sudut. Sudut, lagi? Arah putaran. Arah putaran. Dengan putaran itu sendiri kena sebutlah kan? Okay. Jangan terbalik-terbalik kedudukan dia. Okay, thank you Alia. So, itulah yang benda basic. Basically apa yang awak belajar. Okay, so, walaupun awak rasa soalan tu susah, awak kena cubalah. Boleh cuba buat tak? Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh.
Ukail dia boleh-boleh dari tadi. Hasha, okey. Okey, itu je untuk hari ni. Ini pun dah Zohor Okay, terima kasih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi Google Form. Okay? Okay, boleh lah. Terima kasih. Terima kasih Sana. Okay, Terima sama. kasih, Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Terima kasih. Ustazah. Sama.